Selamat datang ke bahagian 2. Sebelum memulakan, objektif pembelajaran hari ini ialah untuk mengetahui maksud rantai makanan, mengenal pasti pengeluar dan pengguna, mengenali hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga, siratan makanan serta kesan dan akibat rantai makanan. Mari kita mulakan. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Simbol anapana terdapat dalam rantai makanan ada dua maksud. Pertama, dimakan oleh dan kedua, aliran perpindahan tenaga. Dalam rantai makanan, tumbuhan sebagai pengeluar kerana ia mampu membina makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan menggunakan sumber tenaga matahari. Haiwan pula sebagai pengguna. Pengguna primer memakan tumbuh-tumbuhan seperti belalang dan tikus, pengguna sekunder memakan haiwan primer seperti katak dan pengguna tertier sebagai pemangsa yang memakan haiwan lain seperti ular dan helang. Matahari sebagai sumber tenaga utama untuk tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Seterusnya, hubungan perpindahan tenaga disimbolkan dengan anapana. Contohnya, padi mendapat tenaga daripada matahari untuk membuat makanan. Apabila ular memakan tikus, ular itu akan mendapat tenaga daripada tikus tersebut. Jadi, tenaga sudah berpindah. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Ini ialah contoh siratan makanan di habitat hutan. Gandum telah menjadi sumber pengeluar. Terdapat lebih daripada satu rantai makanan. Contohnya, ular telah makan tikus dan katak. Rantai makanan yang bertindih ini dikenali sebagai siratan makanan. Seterusnya ialah contoh siratan makanan di habitat kolam. Rumpai pula menjadi pengeluar. Di sini, ikan besar makan berudu, pupa dan ikan kecil yang menunjukkan contoh siratan makanan. Akhirnya, mari kita lihat kesan dan akibat sekiranya sesuatu berlaku di rantai makanan. Contohnya, sekiranya ular berkurangan, maka jumlah tikus akan bertambah kerana haiwan pemangsa bagi tikus telah berkurang. Seterusnya, padi akan berkurang kerana bilangan tikus yang memakan padi semakin bertambah. Pengguna tertier iaitu helang juga akan berkurang disebabkan bilangan ular berkurang. Jadi, helang yang lain akan berpindah ke habitat lain untuk mencari makanan. Jadi, kita sebagai makhluk hidup sentiasa bergantung pada makhluk lain. Seperti yang kita belajar hari ini, bahawa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup. Untuk itu, kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perkara-perkara yang menggugat keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Maka, cintailah lingkungan hidup kita mulai dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Created using Powtoon.